lah yang menyebabkan masalah obesiti ataupun kegemukan. Macam mana kita nak kira kegemukan tu? Senang saja, ada dua cara. Satu, bila kita kira nisbah BMI, body mass index kita melepasi 26 dan ke atas, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling senang, kalau sahabat-sahabat ada tali tip orang tukang jahit tu, perempuan, jika didapati saiz pinggang saudari-saudari melepasi 80 cm, jaga, itu dah petanda tuan-puan dah ada boncit. Yang dia saudara pun sama. Kalau dah melepasi 90 cm dah, ataupun kita dah panggil dia boncit, itu petanda yang sahabat tidak ada, berat badan tidak ideal. Bermaksud sudah kategori overweight dan juga obese. Okay? Yang first kali, apakah faktor pemakanan yang pertama? Iaitu jenis makanan yang kita ambil. Saya suka nak share, makanan yang kita ambil adalah dua, sama ada makanan yang menyihatkan badan ataupun makanan kegemaran kita. Makanan kegemaran ni kebiasaannya benda ni dia tak benda yang sedap-sedap lah, betul tak? Benda-benda yang manis-manis, benda-benda yang berproses. Tapi malangnya benda tu hanya mengingatkan memori. Contohnya kita suka minum teh tarik, kita suka makan pizza, kita suka makan McD, benda yang orang kata processed food ni. Tetapi sedikit kelemahannya ialah dia punya kalori tinggi dekat garam, dekat gula. Itu yang menyebabkan dia tidak menyihatkan badan kita. Senang cerita, sekarang ni kena lebihkan makanan yang berkhasiat lah. Makanan yang berkhasiat especially ialah makanan real food. Makan nasi betul-betul dengan ikan, dengan ayam goreng, dengan kuah sikit. Itu bukannya ayam yang tuan-puan makan adalah ayam daripada burger, ayam daripada nugget. Itu ialah processed food maksud saya. Selain pada pilihan makanan, saiz makanan juga sahabat pun kena consider lah. Sebab apa? Sebab saya tengok kebanyakan COD makanan ni, dia punya portion dia besar-besar. So, selain pada jenis, saiz makanan ni juga tuan-puan kena consider. Kalau yang paling praktikal sekali ikut KKM, Kementerian Kesihatan, ialah suku-suku separuh kan. Senang cerita, kalau kita berat badan ideal, yang paling best sekali ialah satu kemungkinan keyakinan diri kita lebih baik dan kita mudah nak ibadah dan kita tak adalah ataupun kuranglah kesan malas-malas tu. So, faktor yang kedua pula ialah masa mengambil makanan yang kurang tepat. Especially mereka yang orang kata balik malam, pukul 8 malam, pukul 9 malam. Lepas tu dia ambil makanan pukul 10 malam, makan nasi macam membukit. Dan pukul 12 dia dah terus tidur. Apa yang jadi pada makanan yang dia ambil tu? Benda tu dia menjadi tenaga yang tersimpan. Badan kita ni pandai tau. Kalau dia berlebihan, dia tak buang. Dia akan menyebabkan lemak yang dia akan menjadikan sel lemak kita membesar. Boncit tu kalau sahabat-sahabat perasan, dia ada dua layer. Yang first kali betul-betul dekat bawah kulit ni, yang ni daripada yang saya tahu dia betul-betul adalah tisu lemak yang pertama. Kita panggil tisu adipos tu. Yang itu tidak sebahaya lapisan yang kedua, di mana tisu lemak yang betul-betul orang kata duduk diam dekat sebelah jantung, duduk diam dekat sebelah paru-paru, duduk diam dekat saluran darah. Yang itulah yang paling bahaya. Sebab apa? Benda itulah yang akan menyebabkan saluran darah dekat jantung kita mudah tersumbat dan juga risiko kepada kecil manis, darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. So, faktor yang ketiga disebabkan oleh tabiat. Tabiat ni orang kata ataupun attitude kita yang asyik nak mengunyah. Kita dah terbiasa pagi kita sarapan berat. Lepas tu pukul 1 kita makan lagi, makan dengan lauk yang penuh, yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada sahabat yang mengamalkan makan malam lepas isyak. So 3 kali meal berat. Dalam keadaan kita tidak sedar, sebenarnya dah ada 3 meal berat yang kita ambil tadi. Kita makan pula koci, kita makan pula kerepek, ataupun kita makan benda-benda yang remeh-remeh macam goreng pisang. Yang itulah yang akan menambahkan kalori di dalam untuk sehari kita punya penggunaan. Yang ini saya just nak bawa salah satu produk yang benda ni adalah produk yang real food. Real food bermaksud makanan yang daripada bijirin-bijirin organik sahaja. Yang salah satu kontennya ialah chia seed. Chia seed ni dia bersifat sebagai serat. Dia pakai serat saya buka teruslah.
Okey, dia macam ni je sahaja. Dia bila puan cedok satu hari satu sudu ni, letak dalam air suam, lepas tu kacau, minum. So dia akan memberikan kesan rasa kenyang lama. Kepada mereka yang sibuk dan mereka yang tak suka makan sayur, tak makan buah, yang ni korang kena consider Sebab apa? Sebab siapa yang tak ada makan sayur, tak ada makan buah, kita bimbang dia ada masalah pencernaan tak settle. So yang ini dia kaya dengan serat dan juga kalorinya rendah dan bagi rasa kenyang. InsyaAllah dia akan membantu masalah penghadaman tuan-puan. Jika masalah penghadaman ataupun fast motion tuan-puan settle, InsyaAllah turun berat badan pun mudah. Dia akan bantu untuk membakar lemak kita, di mana serat ni secara semula jadi, kerja serat salah satu yang saya tahu, dia akan bantu apa lemak-lemak yang jahat kat dalam badan kita tu, dia akan absorb, dia akan, contohnya ni serat, dia akan combine dan dia akan lulus ikut najis. Sebab itulah bagusnya bila ambil serat ni, dia tak larut dan dia mudah dibuang. Dan suka saya nak share juga ialah bila sahabat minum benda ni, kena banyakkan minum air masak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada perkongsian akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana sudi menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.